Okey, jadi sebelum kita masuk pada topik hari ni. Nak tanyalah, mana rakaman bacaan ni? Seorang aja hantar baru. Masya-Allah. Tak sempat. Sibuk buat rumah terbuka. Okey, tak apalah. Nanti hantarlah rakaman bacaan ni. Saya akan simak. Okey. Jadi insya-Allah hari ni kita akan masuk topik yang barulah. Dia tak ada topik yang baru pun. Cuma dia berkenaan dengan sabdu lagi lah. Cuma macam mana kita nak gunakan sabdu tu dalam bacaan. Seperti saya ceritakan minggu lepas. Kita tak perlu pun nak ingat nama dia. Idgham mutaqaribain ke apa lagi. Idgham mutawasilain semua tu. Kita tak perlu ingat. Ingat simbol dia dalam Al-Quran tu. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan dan perempuan tak ada keliru dah. Bila nak baca. Jadi sebelum ni saya dah ajar dua perkara tentang sabdu. Apa dua tu? Tuan-tuan dan perempuan. Sabtu. Sabdu ni. Bila kita sebut pasal sabdu, apa yang kita dah belajar minggu lepas? Mati hidup. Ya betul. Mati hidup kembali. Dia betul tu mati hidup kembali. Jadi bila kita jumpa huruf yang bersabdu, kita kena ingat kita kena matikan huruf yang bersabdu tu. Matikan macam kita belajar dekat modul 3 lah. Dan kita hidupkan dia kembali. Macam huruf ba mati. Abba. Lepas tu huruf apa lagi? Huruf kaf mati. Akka. Matikan dia dulu. Akka. Cuma untuk huruf yang melantun dan huruf yang nafas terkeluar, terbatallah dia punya bunyi tu. Kalau macam huruf lain, contohnya macam huruf apa yang tak ada qalqalah, huruf sa. Asa, macam tu je lah. Tapi kalau huruf macam qalqalah, macam huruf ba, tak dia dah jadi abba, dia abba. Ataupun ta, nafas terkeluar, dia tak ada dah bunyi atsa, tak ada. Dia atta, macam tu. Jadi mati hidup kembali, betul. Yang kedua, apa dia yang kita belajar tentang sabdu? Wajib dengung. Wajib dengung, betul. Wajibul gunnah ataupun wajib dengung. Ataupun auto dengung. Ayat makitnya, ayat budak lama sekarang. Wajib dengung. Huruf apa yang wajib dengung tu? Ma dan na. Ya, betul. Ma bersabdu dengan nun Non. bersabdu terbaik. Dua ni wajib kita dengung. Okey. Itu sedikit sebanyaklah recapnya minggu lepas. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada penggunaan sabdu seterusnya. Ni dia. Okey, jadi tengok betul-betul dekat apa yang dia cakap ni. Jika nampak dua huruf yang sama. Okey, huruf yang sama mana tu? Lam dengan lam, betul? Lam dengan lam. Huruf pertama mati. Mati tu maksud dia apa? Tak ada apa-apa tanda dekat sini. Tak ada apa-apa tanda dekat sini. Itu mati. Yang kedua, huruf kedua bersabdu. Jadi tengok kat sini huruf yang pertama tadi tak ada apa-apa, huruf kedua dia bersabdu. Huruf pertama dia tadi tak ada apa-apa, huruf kedua dia tadi bersabdu. Jadi apa yang nak kena buat tuan-tuan dan puan? Kalau jadi macam tu. Abaikan huruf pertama. Ya betul. Abaikan huruf pertama, baca terus huruf bersabdu. Jadi contoh pada bacaan atas ni dia akan jadi macam ni lah. Qul la. Gitu. Qul la. Abaikan saja huruf yang pertama, baca terus huruf yang bersabdu. Sama juga dekat sini. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Tak perlu kita nak wa qad dakhalu. Tak payah macam tu. Abaikan saja dah yang pertama ni. Pergi terus kepada dah yang kedua. Wa qad dakhalu. Begitu. Nanti terangkan lagi sikit lah. Okey, jadi ni senang je lah. Boleh nampak dua huruf yang sama. Abaikan huruf pertama. Contoh dekat sini, ba. Huruf yang pertama sama. Huruf yang kedua bersabdu. Baca terus huruf yang bersabdu. Okey, jadi yang pertama ni tuan-tuan dan puan, ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni baris apa tuan-tuan dan puan? Atas. Atas ke?
Ah, Atas. atas ada jawapan lain tak? Ada yang nak challenge tak? Ke semua setuju atas? Tujuh. Semua setuju Kenapa atas tu? Tengok baris ketiga sebab Ah. tak ada lam. Okey, tak ada lam, tengok baris ketiga. Okey, hampir tepat jawapannya, Puan. Betul lah tu. Kena tengok baris ketiga. Tapi ingat saya cakap sebelum ni, hamzah wasal hanya boleh baris atas kalau sebelahnya ada lam sahaja. Kalau tak ada lam, tengok baris ketiga. Kalau baris ketiga baris atas, hamzah wasal akan jadi baris Bawah. 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 Betul. Bawah. Ingat, kalau tak ada lam, dia takkan boleh jadi baris atas. Jadi kalau huruf ketiga baris atas, kena bawa dia ke bawah juga. Kalau baris tiga baris depan, kita depan lah. Kalau baris tiga baris bawah, dia bawah lah. Tapi kalau baris ketiga baris atas, dia tetap akan jadi bawah. Sebab hamzah wasal hanya boleh di baris atas kalau ada ada apa? Lam. Ada lam, ya betul. Alhamdulillah. Jadi baris bawah apa? Terima kasih kerana mencuba. Sebenarnya orang yang mencuba adalah orang yang berusaha. Okey, jadi jom kita baca. Nanti kat sini dia akan jadi baris bawah. Jadi ikut saya baca. Izhab bi kitabi hadza. Izhab Izhab bikitabi haza. Mantap. Alhamdulillah. Okey, jadi jom kita pergi pula kepada seterusnya. Jadi hamzah wasal ni. Dia baris apa ni? Dekat sebelah dha ni. Baris apa? Bawah. Baris bawah, betul. Sebab dia tak ada lam, tengok baris ketiga bawah, dia pun akan jadi bawah. Okey, jadi kita tengok lagi ada huruf sama tak kat sini? Ba. Ba, betul. Jadi ada ba, satunya mati, tak ada apa-apa tanda. Sebelahnya ada sabdu. Jadi kita abaikan huruf pertama, baca terus huruf yang bersabdu. Okey, jadi bacaan dia akan jadi kita baca idrib bi'asakal hajaro. Idrib. Izrib ataka Idrib bi atau Jangan kol-kolah gambar tu. Dia cakap tadi bila bersabdu kol-kolah terbatal. Idrib bi'asa. idrib Bikasokal hajara. Okey, mantap. Cuma tadi saya dengar do tu ada kol-kolah. Jangan. Do mati macam mana tuan-tuan dan puan? Suara terlepas, nafas tertahan. Ilm. Idrib bi'asa. Cuba. idrib bi atau bi'asa. Mantap, alhamdulillah. Okay, jom kita teruskan kepada seterusnya. Cari dekat ayat ni ada huruf yang sama tak? Ta, betul. Ta pertama mati, abaikan, baca terus ta yang bersabdu. Jadi ikut saya baca. Fama Masya-Allah. Fama robihat tijaratuhum. Tijara. Okey, mantap. Lagi sekali. Apa saya lah tekak saya tak fikir. Lagi sekali. Fama robihat tijaratuhum. Fama Bihat tijaratuhum. Okey, mantap. Seterusnya, kat sini ada huruf yang sama tak? Za. Za. Jadi abaikan za ni terus baca huruf yang bersabdu. Jadi ikut saya baca. Izzahaba mughadiban. Izhaba
bihad. Mantap. Alhamdulillah. Okay, cantik. Jom kita laju sikit ke bawah. Ada huruf yang sama tak dekat sini? Oh, Ro, betul. Ro. Baik. Ro. Ro. Betul lah. Okay, baca terus huruf yang bersabdu. Wazkur rabbaka fi nafsika. Waskuru rabbaka fi nafsika. Mantap. Okay, seterusnya sama juga. Ro mati. Baca terus huruf ro. Terus saya baca. Wazkur rabbaka kasiron. Rabbaka kasiran. Mantap. Alhamdulillah. Okey, cantik semuanya. Lancar. Okey, jadi baris seterusnya ni. Nak minta wakil seorang baca lah. Okey, jadi dipersilakan Puan Natrah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Takunu yudrika yudrikumul mutu fala. Itu tadi Yuderik. Cuma kolkolah dah betul lah. Cuma lembutkan lagi. Yuderik. Yudrikumul mutu Bukan mu mim tu baris apa? mut Mu ke? mu Lagi sekali. Mim tu baris apa Puan? mau Mau. Ya, tu betul. Lagi sekali. mau tu Okey, lagi sekali daripada awal. fala yus Daripada awal Puan Natrah. daripada mana lau Takunu tadi. Tak cantik lagi. Betul lah. Jangan laju. takunu yudrikumul mautu. Okay, betul lah. Cuma cantikkan sikit yang tengah-tengah tu Takunu yudrikumul mautu. Mana ya? Yudrikumul mautu. Yudrikumul mautu. Yang mana? Tujerikumul mautu Mana datang? fala Sabar pula tu lah. yusri. Sabar pula tu lah. Laju. Cantik lagi tu. Yudrikumul mautu. Yudrikumul mautu. Okay, daripada awal. Takunu yudrikumul mautu. Takunu yudrikumul mautu Cantik. fala yusrik fil qadli. Tak mati macam mana bunyi dia? Kena beranginkan. Qadli. Qadli. Mantap. Lagi sekali. Fala yusrif fil qatli. Fala yusrik fil Huruf kan. Rif. fil qadli. Qatli. Qadli. Tak berangin. Puan Natrah. Qatli. Mantap. Okay, terbaik Puan Natrah. Cukup. Tu baris. Okey, terbaik Puan Natrah. Alhamdulillah. Cuma kena berlatih lagi lah pronunciation tu. Okay, cuba. Sini baik cakap bahasa Cina kot. Kata Puan Natrah. Cuma kena berlatih sikit untuk kol-kolah. Yang ni tak mati tu kena cantikkan sikit lagi lah. Ingat, kol-kolah ni bunyi angin kuat betul. Masya-Allah. Okey, untuk kol-kolah
di tengah ayat pastikan qalqalahnya ringan. Yudri. Bukan yudri. 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 Takunu yudrikumul mautu. Okey, berlatih lagi ya buat Natra. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, untuk baris yang kedua pula. Dipersilakan. Siapa saya nak panggil ni? Tuan Zahari. Ya, Ustaz. Baris yang bawah tu Bismillahirrahmanirrahim. Bima atau wa yuhibbuna. Mantap. Okay, seterusnya. Ni special sikit ni. Hamzah wasal ni baris apa tuan? Bawah. Okey, mantap. Alhamdulillah. Kenapa baris bawah? Huruf ketiganya Orang baris atas, bukan lam. Okey, mantap. Okey, baca dulu. Okey, silakan. Ittaku, ittaku, ittaqaw wa amanu wa amilu. Okey, betulkan harakat. Lagi sekali. Ittaku, ittaqu wa amanu Qaw. wa Jangan qaw Ittaqaw. ittaqaw wa amanu wa amilu. Okey, panjang wa amanu wa amilu. Wa amanu wa amilu. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, jadi kita berlatih lagi harakat lari lagi. Okey, terbaik. Lari. Alhamdulillah. Okey, ni saya nak tanya semua dah. Okey, jadi pada perkataan ini, okey, kita tahulah dia baris bawah sebab dia tengok huruf ketiga. Sekarang ni saya nak tanya, andai kata qa ni dia berbaris depan. Jadi hamzah wasal ni dia akan jadi baris apa? Jawab. Jangan tak jawab. Lagi sekali saya tanya. Qa ni sekarang dia baris depan. Jadi hamzah wasal ni dia akan jadi baris apa, tuan-tuan dan puan? Kenapa tak ada jawapan ni? InsyaAllah. Cuba. Jangan takut untuk cuba. Bawah. Bawah. Okey, mantap. Siapa jawab tu? Tak pasang pula saya. Tepuk tangan sikit untuk dia. Mantap, Puan Zakia. Jadi betul, bawah. Jadi mesti ada tanya. Kenapa bawah pula Ustaz? Kata tengok huruf ketiga. Huruf ketiga ni baris depan. Sebenarnya dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati. Sebab huruf ketiga dekat sini bukanlah huruf qa. Tetapi huruf apa tuan-tuan dan puan? Masya Allah. Huruf ta. Sebab ta ni macam saya cakap, dia hidup, dia mati dan hidup balik. Jadi huruf yang ketiga adalah 1, 2 dan 3. Jadi kena berhati-hati depan ni. Kalau nampak hamzah wasal sebelah sabdu, jangan terus kita pergi tengok huruf yang ketiga tu, sebelah tu. Huruf ketiga dia dekat dalam sabdu tu juga. Faham ke tuan-tuan dan puan? Faham. Faham kan? Ada bunga pun janganlah senyap. Aduh, Ustaz cakap seorang malam ni. Okey. Jadi kalau tak faham beritahu. Tapi kalau huruf ketiganya, huruf ketiga tu baris depan, dia akan jadi baris bawah, Ustaz. Kalau biasanya hamzah wasal, Kalau tak ada sabdu, huruf qaf tu baris depan, hamzah wasal tu akan jadi baris bawah. tak. Dia akan jadi baris depan lah. Dia sebenarnya hamzah wasal ni macam saya cakap, hamzah wasal ni kena bincang hamzah wasal balik ni. Semua lupa dah ni. Jadi hamzah wasal seperti kita belajar sebelum ni. Secara ringkas lah. Ni dia. Hamzah wasal dia akan jadi baris atas jika sebelah ada huruf lam. Jika sebelahnya bukan huruf lam, tengok huruf ketiga. Kalau depan, dia akan jadi depan.
Ha, kalau bawah dia akan jadi bawah. Kalau kalau apa dia? Atas dia akan jadi bawah juga. Jadi macam soalan Tuan Zahari tadi, kalau huruf sebelah huruf ta ni huruf mati. Huruf ko pula baris depan. Maknanya dia akan jadi baris depan jugalah. Okey. Sebab huruf ketiga dia dekat sini. Yang saya ceritakan sekarang ni tuan-tuan dan puan ialah kalau huruf sebelah hamzah wasal tu huruf bersabdu. Bila huruf bersabdu bermakna huruf ketiga bukan lagi huruf qa, tetapi huruf ketiga adalah huruf yang bersabdu tu juga. Diseb Macam tu. Disebabkan huruf ta, huruf yang bersabdu. Saya try ambil ayat lain lah. Okey. Ada hamzah wasal. Tu huruf qa dengan huruf ba lah. Okey. Jadi kalau huruf qa ni mati, ba ni berbaris atas, ba ni baris depan lah kita bagi. Makanya hamzah wasal ni dia akan jadi baris depan. Tetapi andai kata qa ni baris bersabdu, kita kena tengoklah. Kalau dia baris atas, maknanya hamzah wasal ni akan jadi baris Bawah. bawah, betul. Tapi kena tengok jugalah. Kalau yang bersabdu ni pun depan, tak ada masalah lah. Dia pun akan jadi depan juga. Kalau yang huruf bersabdu ni baris bawah, sama jugalah. Yang huruf hamzah wasal ni, dia akan jadi baris bawah. Yang saya nak sampaikan kat sini tadi itulah dia kena ambil sabdu. Kena berhati-hati bila berjumpa hamzah wasal dengan bersabdu. Sebab huruf ketiga bukanlah huruf sebelah sabdu, tetapi huruf sabdu tu sendiri. Jadi kena bezakan lah huruf yang mati dengan huruf bersabdu. Jelas ke tuan-tuan dan puan? Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi jom kita pergi kepada muka surat seterusnya. Jadi tadi kita dah belajar. Kita dah belajar berkenaan dengan kalau huruf yang sama sebelumnya mati, keduanya tak bersabdu. Abaikan huruf pertama, terus ke huruf yang bersabdu. Sekarang ni kita tengok pula. Jika nampak dua huruf yang makhrajnya sama. Makhrajnya pula sama. Huruf lain, da dengan ta, ta dengan da. Tetapi makhraj je yang sama. Huruf pertama mati, huruf kedua bersabdu. Sama juga kena abaikan huruf pertama, baca terus huruf bersabdu. Jadi kita tengoklah dekat atas ni. Da dengan ta makhrajnya sama. Hujung lidah ke antara gusi dan gigi atas. Itu untuk huruf da dengan ta lah. Jadi bila kita jumpa da dengan ta, kita abaikan da yang tak ada apa-apa tanda tu. Terus baca huruf yang bersabdu. Abad-tabani. Macam tu. Tak payah nak abad-tabani. Tak payah macam tu. Abad. Abaikan jeda tu. Abad-tabani. Seterusnya sama juga. Ta bertemu da. Abaikan ta. Pergi terus kepada huruf da. Asqalad da'awa. Saya baca. Asqalad da'awa. Baca lah. Qalat da'awa. Okey, terbaik perempuan. Kenapa? Lama sangat cuti ni. Semua dalam mood. Semua tak ada mood nak belajar lagi ni. InsyaAllah. Okey. Jadi sama juga seterusnya. Sekarang ni kita nampak tak? Kalau dekat sini tuan-tuan dah nampak. Kenapa kecuali huruf ta bertemu dengan ta ni? Itu nanti kita akan ajar. Jadi tengok dulu betul-betul. Sekarang ni ta bertemu dengan ta. Ta bertemu dengan ta. Sama juga yang pertama ada. Yang pertama mati. Tak ada apa-apa tanda. Yang kedua bersabdu. Maka abaikan huruf pertama. Terus pergi kepada huruf yang bersabdu. Jadi bila kita terus pergi kat sini, saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Bunyinya wadat ataupun wadaud.
Wadat. Wadau. Mantap. Bunyi dia tebal. Jadi jangan kita baca wadato. Salah lah tu. Sebab kita kena abaikan huruf ta ni. Terus pergi dekat to. Jadi to bila mati bunyinya tebal. Wadal ifatun. Baca. Wadato ifatun. Ifatun. Tebalkan lagi. Wadal ifatun. Wadau. Wadau Ifatun. Mantap. Alhamdulillah. Sama juga kat sini. Okey, abaikan. Macam kat sini. Sama juga abaikan ta ni terus pergi dekat to. Jadi bacaan dia akan jadi fa'amanal ta'ifatun. Baca. Fa'amanat Amanat ta'ifatun. ifatun. Tebalkan sikit. Manal. Manal. Fa'amanal ta'ifatun. Fa'amanat Amanat ta'ifatun. ifatun. Mantap. Okey. Tetapi jom kita pergi kat bawah pula. Dekat bawah ni kita nampak to bertemu ta. Sama juga. Makrasnya sama. Hujung lidah ke antara gusi dan gigi atas. Tetapi apa beza antara dua ni? Yang tonton dan perempuan nampak. Apa beza je? Selain daripada posisi. Apa yang beza? Tak ada sabdu. Tak ada sabdu, betul. Jadi dekat sini tak boleh kita gunakan teknik tadi tu lah. Abaikan huruf pertama, baca terus huruf sabdu. Sebab dekat sini tak ada sabdu. Jadi tuan-tuan pun kena dengar baik-baik untuk perkataan ni lah. Sebab dia special case sikit. Jadi bila kita nampak huruf to yang tak ada apa-apa tanda, dia bukan mati dia tak ada apa-apa tanda. Tapi sebelahnya huruf ta macam biasa ada baris. Jadi macam mana nak baca dia? Tengok dekat bawah tu. Jika huruf to mati bertemu huruf ta, kita kena kekalkan sifat to tu. Kemudian baru kita baca huruf ta. Jadi macam mana tu? Agak-agak macam mana bunyi dia? Tuan-tuan dan puan, cuba baca sikit. Ta. Mantap. Alhamdulillah, cantik. Kita kena kekalkan sifat to tu. Maknanya dia akan jadi basal. Basal ta. Macam tu bunyinya. Saut. Ta. Mantap. Ingat, pastikan kita baca saut. Sebab kita berjumpa dengan sa berbaris dululah. Kalau kita baca basota, itu ibaratkan huruf so bertemu dengan huruf ta tu lah. Huruf to tu ta pula. Itu sebabnya kena bezakan bunyi tu tuan-tuan dan puan. Salah makhraj boleh mengubah ejaan dan boleh mengubah maksud. Kalau yang dekat atas ni basota, kalau dekat bawah ni basalta. Bezakan bunyi dia tuan-tuan dan puan. Lagi sekali basalta. Basalta. Mantap, alhamdulillah. Jadi kita pergi sebelah pula. Basalta ilayya yadaka. Basalta ilayya yadaka. Siapa baca basalt tadi? Bukan basot Basal. Basal. Saut. Ilayya yadaka. Mantap, alhamdulillah. Okey. Lagi sekali cakap, kalau kita baca basalt, bila kita baca basalt, itu sama dengan to dengan ta. Buruk sikit, maaflah. Ini kalau basalt. Tapi kalau kita baca basalt, O kecil. Ta. Itu baru yang bawah ni. Bezakan dia. Basalta dengan basalta. Okey, alhamdulillah. Okey, cantik. Jadi, jom tengok pula seterusnya. Sama juga. Ta bertemu za. Makrasnya sama. Hujung lidah kena keluar. Hujung lidah kena keluar. Jadi kita abaikan huruf pertama. Baca terus huruf yang bersabdu.
Yalhadzalika. Baca. Yalhadzalika. bika. Seterusnya sama juga. Sa bertemu za, abaikan sa yang tak ada apa-apa tanda. Baca terus huruf bersabdu. That's rukhu yalhadzalika. Betul. Tatruk yalhassadalika. Yalhadzalika. Okey. Jadi untuk baris yang za bertemu zo ni. Nak panggil seorang lah baca. Jadi kita tengok siapa yang kena. Siapa lagi tak baca ni? Dipersilakan Puan Zakiah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Annahum izzalamu. Zo pendek je, jangan panjang. Ayo. Annahum izzalamu. Tak, okey. Okey, terbaik. Izzalamu anfusahum. Lagi sekali, zo pendek je. Ya. Zo pendek je. Izzalamu. Izzalamu anfusahum. Mantap, Alhamdulillah. Cantik. Macam mana? Terima kasih Puan Zakiah. Jadi dekat sini pun dia tak lupakan untuk dengung lah. Jadi kena dengung lah. Annahum izzalamu. Macam tu. Bunyi dia kena tebal sikit. Izzalamu. Izzalamu. Bukan izzalamu Izzalamu. Begitu. Okey, terbaik. Terima kasih Puan Zakiah. Jadi seterusnya sama jugalah. Hamzah wasal. Okey, hamzah wasal bertemu ro, bertemu kaf berbaris atas. Hamzah wasal ni akan jadi baris apa, tuan-puan? Di bawah. Bawah, mantap. Jadi ba bertemu mim, makrajnya sama. Jadi kita abaikan huruf ba, baca terus huruf yang bersabdu. Dan kita berjumpa dengan mim bersabdu lagi ni. Jadi nak kena dengung ke tidak? Dengung. Dengung, betul. Kena dengung, 2 harakat. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ma'ana. Mantap. Irkam ma'ana. Okey, baik. Seterusnya. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyar ma'ana. Lagi sekali. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya Ya bunayya bunayya ma'ana. Okey, kita edit je. Okey, jadi jom kita pergilah apa nanti kita bagi latihan lah. Okey, kita nak teruskan ni topik seterusnya ni. Banyak panjang lagi ni. Okey, seterusnya tadi huruf yang sama. Lepas tu huruf yang makhraj sama. Sekarang ni apa jadi kalau kita jumpa 2 huruf yang hampir makhrajnya sama? Jadi sama juga teknik dia. Kita tengoklah makhraj semua dah tulis dah kat atas ni. Pangkal lidah ke lagi lembut. Ini hampirkan nak tekak, ini hampirkan lagi keras. Ini lagi ke atas. Hujung ke atas. Benda tu kita dah tulis dah kat atas tu. Nanti baca. Okey, jadi tapi cara dia sama juga. Bila huruf pertama mati, huruf kedua ada bersabdu. Maka kita abaikan huruf pertama, baca terus huruf bersabdu. Jadi bacaan dia kat sini akan jadi wa qur rabbi. Ikut. Wa qur rabbi. Akur Rabbi. Mantap, alhamdulillah. Seterusnya. Wa qur rabbi. InsyaAllah. Wa qur rabbi zidni ilman. Wa qur Rabbi zidni ilman. Lagi sekali. Wa qur rabbi zidni ilman. Wa qur Rabbi zidni ilman. Mantap. Okey, seterusnya. Lam bertemu ro juga.
Kita abaikan huruf lam, pergi terus huruf yang ro. Okey. Jadi bacaan dia akan jadi barrafa'ahu. Barrafa'ahu. Rafa'ahu. Okey, seterusnya barrafa'ahu Allahu ilaihi. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Lagi sekali barrafa'ahu Allahu ilaihi. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Jangan panjangkan dekat law tu. Tak ada alif pun kan kat situ. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, jadi sekarang ni, okey, tadi kita jumpa ro bertemu lam. Lam bertemu ro. Sekarang ni, ro bertemu lam pula. Tapi saya nak tanya lagi sekali lah. Apa bezanya atas ni dengan bawah ni? Selain tempat dia berubah lah. Apa beza dia? Kalau tadi beza ta dengan to tu, dia tak ada sabdu. Tapi yang ni dia ada sabdu. Tapi apa beza dia? Cari beza dia. Jangan jangan hanya menunggu jawapan, tuan-tuan dan puan. Cuba cari apa bezanya ya. Macam ada beza, mesti ada beza, tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan cari supaya lepas ni tuan-tuan dan puan perasanlah dalam Al-Quran. Jadi sekarang ni dah jumpa ke belum? Ke tak jumpa lagi? Sama je Ustaz, je tak ada beza je. Ayuh cari. Siapa yang senyap dari tadi tu? Puan Nuriza. Apa beza dia? Yang ni ro dengan lam kena baca. Itu dia punya sebab lah. Sebab dia. Dia kena baca bunyi ro tu. Tapi apa beza tanda yang dekat ro dengan lam tu? Apa yang ada dekat ro dengan lam ni yang tak ada dekat lam dengan ro tu? Sabdu. Sabdu ada dua. Sini ada Dalam sabdu. bahasa bawah. Dia sebut pasal baris lah. Baris tu tak ada kena-mena. Betul lah beza. Cuma dia tak ada kena-mena. Takkan tak nampak tuan-tuan dan puan. Jumpa tak? Tak jumpa. Jumpa. Masya Allah. Okey lah, saya bagilah jawapan. Ni dia tuan-tuan dan puan, tanda sukun. Tanda sukun tu. Jadi dekat atas ni tak ada. Jadi kalau tak ada, bila huruf sebelum sabdu tu tak ada apa-apa tanda, kita abaikan huruf yang mati tu, tak ada apa-apa tanda tu. Kita terus pergi ke huruf bersabdu. Tapi dekat bawah ni dia ada sukun. Jadi kita tak boleh nak abaikan tuan-tuan dan puan. Kita tak boleh nak abaikan ro ni. Sebab dia ada tanda. Jadi macam biasalah mungkin apa kata. Sebab kita Melayu ni dah biasa guna tanda mati, tanda mati. Tapi sebenarnya tanda sukun tu sebenarnya bukan tanda mati tuan-tuan dan puan. Tanda sukun tu adalah tanda mati secara jelas. Dia dimatikan secara jelas. Apa maksudnya mati secara jelas tu? Maksudnya kita kena matikan ikut yang kita belajar modul 3 tu lah. Maknanya kita tak boleh nak abaikan dia. Kita mesti matikan ikut cara raw mati. Kalau raw mati, apa yang kena buat? Suara pertengahan, nafas tertahan dan bergetar. Kena ingat semua benda tu. Dia tak ingat tak apa, asalkan kita boleh baca betul. Okey. Jadi dekat sini kita tak boleh lah baca Rabbighfirli. Salah lah kalau kita abaikan huruf pertama, baca terus huruf sabdu, dia akan jadi Rabbighfirli. Itu salah lah bacaan dia. Sebab dekat atas ro ni ada tanda sukun.
makanya kita kena buat bunyi getar tu lah. Jadi bacaan dia akan jadi Rabbighfirli. Baca. Rabbi firli. Firli. Mantap. Ni ayat apa ni? Ayat apa ni? Cuba teka ayat apa ni? Takkan tak tahu ayat apa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ihdini warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mantap tu tadi. Okey, boleh jadi apa? Boleh jadi calon suami ni. Apa kata? Jadi insyaAllah mudah. Jadi itu adalah bacaan antara dua hiduk antara dia hiduk lah. Apa sekali warhamni wajburni. Siapa yang tak tahu tu kena ambil tahu lah. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi seterusnya kha bertemuka pula. Kha bertemuka makrasnya hampir sama. Jadi kita abaikan huruf yang pertama, baca terus huruf bersatu. Jadi dekat sini kita tengoklah. Okey. Dekat sini huruf pertama dia tak ada apa-apa tanda, huruf kedua dia bersatu. Kita abaikan huruf pertama, baca terus huruf bersatu. Jadi kita nak baca nah lok kum ke nah luk kum. Yang mana satu kita kena baca? Mahlukum. Ya betul. Tak perlu kita kol-kolahkan dia. Terus je tak perlu kita nak tebalkan dia. Terus je pergi kepada kaf mati. Alam nahlukum. Baca. Alam nahlukum. Okey, mantap. Seterusnya. Alam nahlukum min. Alam nahlukum min. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey. Alam nahlukum min ma'im mahinin. Alam nahlukum min ma'in. Okey, mantap. Alhamdulillah. Jadi untuk muka surat 7 ni latihan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Jadi sebelum kita masuk pada terusnya, saya nak tanya dah. Kita dah belajar lah. Hari ni kita belajar tiga hukum berkenaan dengan huruf sama. Okey, berkenaan dengan huruf sama. Saya betulkan sikit. Huruf pula. Okey. Huruf sama, makhraj sama dengan makhraj hampir sama. Ini yang kita belajar hari ni tuan-tuan dan puan. Berkenaan dengan huruf sama, makhraj sama dan makhraj hampir sama. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, apa persamaan antara tiga-tiga ni? Sebab tu dia kalau kita ikut hukum nama tajwid dia lah. Dia ada 3 nama dia. Idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutawasilan. Mutamasilan, mutamasilan. Itu kalau ikutkan nama dia, nama teknikal dia lah. Tetapi hari ni saya nak ajar tuan-tuan dan puan cara mudah nak kenal apa yang nak kena buat. Dah 3 kali saya terangkan tadi apa persamaan dia tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan faham ke semua? Senyap je. Jadi kalau tak faham bagi tahu tuan-puan. Okey. Persamaan dia dekat sini adalah berkenaan dengan sabdu tadilah tuan-tuan dan puan. Tiga-tiga ni ceritakan tentang benda yang sama. Bila kita jumpa huruf yang sama, huruf pertama mati, tak ada apa-apa tanda. Huruf kedua bersabdu. Abaikan huruf pertama, baca terus huruf bersabdu. Makhraj sama ni pun sama. Bila huruf yang makhraj sama, huruf pertama mati, tidak ada apa-apa tanda. Huruf kedua bersabdu. Maka kita abaikan huruf pertama, baca terus huruf yang bersabdu. Sama juga yang ketiga ni.
Bila kita nampak dua huruf yang hampir makraj yang sama, huruf pertama mati, tak ada apa-apa tanda. Tambah dekat tepi tu. Tak ada apa-apa tanda. Tambah dalam modul tuan-tuan dan puan. Huruf pertama mati, huruf kedua bersabdu. Abaikan huruf pertama, baca terus huruf bersabdu. Jadi insyaAllah hari ni kita dah belajar perkara ketiga berkenaan dengan sabdu. Jadi yang pertama, kita recap balik. Yang pertama, mati hidup kembali. Yang kedua, wajib dengung. Huruf wajib dengung adalah mim bersabdu dan nun bersabdu. Sekarang ni yang ketiga tadi, apa kita belajar tadi tentang sabdu? Baru sebut tadi tuan-tuan puan lah. Tu pun saja ni nak palau saya ni. Aduh, insyaAllah. Okey, ingat baik-baik. Yang ketiga, kita belajar tentang sabdu adalah bila kita jumpa huruf bersabdu, huruf sebelumnya tak ada apa-apa tanda, maka kita abaikan huruf pertama, baca terus huruf yang bersabdu. Jadi tak perlu nak ingat tuan-tuan dan puan, tak perlu nak hafal huruf makraj sama ke, apa tadi? Makraj sama ke, huruf sama ke, makraj hampir sama ke. Sebab bila kita baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan, bila kita jumpa je huruf bersabdu, huruf sebelumnya tak ada apa-apa tanda, kita abaikan. Banyak tanda tu dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Contoh dekat sini, dalam surah Al-Fatihah. Lam bertemu roh tadi kan. Lam tu tak ada tanda. Tak ada tanda. Abaikan. Ar-Rahman. Lagi ada lagi tak? Ni pun sama. So. Sebelum huruf bersabdu. Sebelumnya tak ada apa-apa tanda. Kita abaikan. Terus masuk kepada huruf bersabdu. Naus. Ihdinas siratal mustaqim. Sama juga ni huruf bersabdu. Bila huruf bersabdu sebelum dia tak ada apa-apa tanda, abaikan. Walau dhalin. Jadi kena ingat tuan-tuan dan puan, lagi sekali saya cakap, bila jumpa huruf bersabdu, huruf pertama tak ada apa-apa tanda. Ni dia. Huruf pertama tak ada apa-apa tanda. Huruf kedua ada sabdu. Maka abaikan huruf pertama, terus huruf bersabdu. Kenapa saya ajar macam ni tuan-tuan dan puan? Cuba tuan-tuan dan puan tengok dekat situ. Nun bertemu ro. Kita ada belajar tak tadi? Ada. Ada ke? Apa yang sama tadi? Nun bertemu ro kita tak belajar lagi Tak ada. Kita belajar lagi. Dia bukan huruf yang sama. Dia bukan makraj yang sama. Dia bukan makraj yang hampir sama. Tetapi konsep dia sama juga. Bila kita jumpa sabdu, kita jumpa huruf yang tak ada apa-apa tanda, kita abaikan terus huruf yang tak ada apa-apa tanda tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan dah tak perlu pening dah nak ingat nama-nama hukum tajwid tu. Dekat sini saya dah ringkaskan. Kalau jumpa sahaja huruf bersabdu, huruf sebelumnya tak ada apa-apa tanda, abaikan huruf yang pertama, baca terus huruf yang bersabdu. Jelas ke tuan-tuan dan puan? Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Terima kasih lah Tuan Jamal selalu support saya.
Yang lain ni tak apalah. Malu kot. Dah masuk bodoh 4 dah ni. Takkan malu lagi dengan saya. Jadi dengan nun dengan roh tadi kita tak belajar lagi. Tapi yang ini dia berkenaan dengan idgham bila gunah. Tapi kita tak belajar lagi lah. Tapi konsepnya sama sahaja. Jadi saya ulang balik berkenaan dengan sabdu. Tuan-tuan dan perempuan, tak apalah kalau tak nak jawab apa yang saya cakap. Tapi pastikan tuan-tuan dan perempuan faham konsep ni. Bila berkenaan dengan huruf sabdu. Salin dalam nota tu banyak lagi ni berkenaan dengan sabdu. Iaitu huruf pertama, hidup mati hidup kembali. Yang kedua, wajib dengung. Berdengung. Huruf apa yang wajib dengung tadi? Nun dengan mim. Nun dengan mim bersabdu. Mantap. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga apa tadi? Aduh, Masya Allah. Ah, abaikan Abaikan huruf tak bertanda Waj- sebelum sabdu. Mantap. Terbaik tu tadi. Alhamdulillah. Abaikan huruf pertama yang tidak ada apa-apa tanda sebelum sabdu. Okey, mantap. Pastikan tuan-tuan dan puan ingat 3 benda ni. Ada banyak lagi lepas ni berkenaan dengan sabdu. Cuma sekarang ni ingat yang 3 benda ni. Kalau kita jumpa huruf yang sebelum sabdu tu tak ada apa-apa tanda, bila huruf pertama mati tak ada apa-apa tanda, huruf kedua bersabdu, abaikan huruf abaikan. pertama, baca terus huruf bersabdu. Alhamdulillah. Okey. Jadi ingat benda tu supaya lepas ni kalau tuan-tuan dan puan jumpa macam ni, dia bersabdu tapi sebelumnya ada tanda, maka kena bunyikanlah yang ada tanda tu. Tak bolehlah kita nak abaikan dia. Sebab dia ada tanda. Jadi dekat sini dia akan jadi Rabbighfirli. Sama juga dengan atas tadi. Mana to dengan ta tadi. Sama juga dekat atas tadi. Yang ni dia tak ada apa-apa tanda. Tapi dekat sini tak ada pula sabdu. Jadi kena kekalkan sifat tebal dia. Basal begitu. Alhamdulillah. Jadi diharapkan tuan-tuan dan perempuan fahamlah apa yang saya terangkan tadi. Faham ke tidak tuan-tuan dan perempuan? Faham. Faham Alhamdulillah. Tu respon. Ha. Baru dengar suara merdu Puan Natra. Lalu tak ada. Okey, mantap. Alhamdulillah. Jadi untuk muka surat 7 ni, cubalah buat latihan. Ingat baik-baik apa yang saya cakap berkenaan dengan sabdu. Dan insya-Allah minggu depan kita akan masuk lagi. Sama juga berkenaan dengan sabdu lagi. Ha. Sama juga berkenaan dengan sabdu juga. Tetapi dia berkenaan dengan kes lain lah. Yang ini minggu depan kita akan belajar tentang hukum alif lam. Tapi saya cakap tak perlu kita ingat nama hukum, ingat sahaja tanda-tanda bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tempat lain tak ajar macam ni tau tuan-tuan. Tempat lain dia suruh kita ingat semua. Idgham, mudgham semua, iqlab tu semua. Halki. Dekat sini tak ada. Kita ajar tengok simbol je. Sebab tanda-tanda baca ni tuan-tuan dan puan bukan saja-saja dia buat. Kalau kita tahu sejarah dia lah tuan-tuan dan puan. Al-Quran lama ni dia tak ada tanda baca. Baris tak ada. Tanda mati semua tu tak ada. Tapi pada zaman Saidina Osman dia dah cantikkan supaya orang luar dari Mekah ni kan, luar dari tanah Arab ni boleh baca juga Al-Quran tu. Dia letakkan tanda baca supaya kita senang baca. Jadi tugas kita sekarang ni kita tengok je lah tanda baca. Tapi kalau nak belajar nama-nama tu semua ada juga. Kita akan ajar juga ujung-ujung nanti. Cuma sekarang ni pastikan ingat
tanda-tanda baca tu. Yang telah diletakkan oleh ulama-ulama sebelum kita untuk memudahkan kita baca. Okey, alhamdulillah. Jadi selesailah kelas kita untuk hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan ke? Ada? Tak Ada? ada. Ha? Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah nanti jangan lupa hantarkan rakaman muka surat 7 dan muka surat hari tu muka surat berapa saya suruh baca? 2. 2. Nanti hantarkan rakaman surat 2 dan muka surat 7. Banyak-banyakkan berlatih. Ingat apa yang saya cakap tadi. InsyaAllah bacaan tuan-tuan dan puan akan semakin lancar. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya tutup dahulu kelas kita malam ini dengan tasbih kifarah dan surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وأتوب إليه Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم Al-'asr. الإنسان في خسر Innal إلا ladzina الذين amanu wa 'amilus آمنوا وعملوا shalihat الصالحات wa tawasaw bil وتواصوا haqq بالحق wa tawasaw وتواصوا bis بالصبر. sabr. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah ingat cara untuk ingat mungkin sekarang ni tuan-tuan pemuda dah rasa dah banyak betul benda nak kena ingat ni. Betul. Dah dah lah yang modul ketiga pun tak ingat lagi ya. Jadi sebenarnya cara untuk kita ingat tu kena banyakkan baca lah. Buka buka balik video Telegram tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada dalam grup Telegram lah. Modul Ada. keempat. Ada kan? Buka balik video Telegram, dengar Ustaz Denis baca. Jangan dengar sajalah, sambil dengar sambil tengok kenapa bunyi dia macam tu. Bila kita baca hari-hari, insya-Allah lepas ni kita ingat dah. Sebab kita nampak je tanda tu, kita dah tahu dah nak kena buat apa. Jadi banyakkan berlatih tuan-tuan dan puan. Dan jangan lupa hantarkan rakaman, insya-Allah saya akan semak nanti. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan berjayalah. Kita nak masuk bulan puasa dah ni. Jadi pastikan banyakkan sikit amalan kita bulan puasa ni, banyakkan berlatih lagi lah. Okey, jadi kita jumpa lagi lah. Banyak cakap pula Ustaz ni hari ni. Tahu dah berapa habis cuti. Okey, jadi itu sajalah untuk hari ni. Jadi jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Okey, Ustaz. sama Terima kasih, tuan-tuan, Ustaz. sama tuan Zahari, Terima sama kasih, Puan Ustaz. Zakia, sama Puan Natra. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terbaik Tuan Jamal. Okey, okey. Jumpa lagi.